Kaji Selidik Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF mendedahkan 7 daripada 10 kanak-kanak di negara ini bimbang mengenai isu buli. Nisbah itu lebih tinggi berbanding kadar 3 daripada 10 kanak-kanak di Jepun atau kadar 4 daripada 10 kanak-kanak di Britain yang risau mengenai gejala tidak sihat tersebut. Lebih membimbangkan, 54% kanak-kanak merasakan pandangan atau suara mereka terhadap isu itu tidak didengari selain merasakan suara mereka tidak mempengaruhi perubahan. Seperti yang kita ketahui, terdapat 4 jenis buli iaitu buli fizikal, buli lisan atau verbal, buli mental dan buli cyber. Seperti yang kita tahu, buli fizikal telah menyebabkan beberapa kematian pelajar sekolah di negara ini. Itu yang meninggal dunia. Belum lagi cedera parah, patah riuk yang mana kesnya didiamkan pihak sekolah dan universiti. Lebih malang apabila pusat pengajian yang terlibat adalah sekolah cemerlang terdiri daripada pelajar yang cerdik pandai. Apa sudah jadi dengan pelajar kita? Ibu bapa kini melahirkan anak yang bijak namun gangster? Di mana peranan dan pemantauan pihak sekolah dan universiti? Sampai bila isu ini mahu didiamkan dan dipandang remeh? Ekoran kononnya, ia warisan senior terdahulu bagi menguji kekuatan mental dan fizikal alumni pusat pengajian tersebut. Please, this is a serious issue. Bukan semua perkara yang dikatakan sebagai naluri itu adalah satu sebab untuk kita mengatakan ia benar. Sekolah mendisiplinkan atau melahirkan pembuli? Untuk hari ini kita akan bincangkan dalam tempoh sejam bersama dengan 3 panel, ketiga-tiganya di talian Skype dan telefon. Saya perkenalkan panel pertama merupakan Presiden Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan, dan juga sepatutnya kita bersama dengan Timbalan Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM, Profesor Dr. Rozmi Ismail. Namun malangnya tiba-tiba Profesor Rozmi hilang entah ke mana, cuba menghubungi tidak dapat ditemui, dan kita gantikan dengan pakar psikiatri Dr. Hazli Zakaria. Terima kasih Dr. Hazli kerana bersama dengan analisis pada petang ini di saat-saat akhir. Kami hargai usaha itu, dan kita juga bersama dengan pengasas Ladang Alam Warisan dan juga pernah melalui satu situasi dibuli pada zaman remajanya, iaitu Tuan Muhammad Akmal Muhammad Dahalan. Assalamualaikum kepada ketiga-tiga panel, dan saya tidak mahu membuang masa kerana topik ini sebenarnya sangat menyakitkan hati dan menggeramkan jiwa seorang ibu dan saya yakin seorang ibu bapa juga. Dan saya mahu terus ajukan kepada Prof Datuk terlebih dahulu. Prof Datuk, saya nak bertanyakan, persoalan paling kerap timbul setiap kali wujud kes buli adalah mengapa? Mengapa buli mudah berlaku dalam kalangan kanak-kanak? Mengapa murid? Mengapa pelajar sekolah? Adakah ia terkait dengan didikan ibu bapa? Menunjukkan ibu bapa gagal mendidik anak-anak mereka menghormati insan lain? Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas jemputan pada petang ini. Puan Hajar Safinas, terima kasih kepada pihak yang bersama-sama kita pada petang ini. Soalan yang dia bertanyakan, kenapa selalu anak-anak kita, pelajar-pelajar kita dibuli? Saya rasakan banyak sebab kenapa anak-anak ini dibuli atau berterusan dibuli. Dan kita lihat dibuli ini bukan sahaja di sekolah rendah, sekolah menengah. Yang bagi saya agak sedihkan adalah sekolah agama. Malah ada yang berlaku di sekolah tentera. Ini betul-betul rasanya patut kita ambil tahu dan terus kalau boleh menghilangkan dalam kepala pembicaraan kita. Di antara sebab-sebabnya saya kira ialah pertama, mungkin disebabkan mereka yang pembuli tadi telah mengalami dibuli. Jadi mungkin dia terasakan begitu sakit hati dan rasa dendam kepada pihak-pihak itu, mereka hendak membalas
rasa buli ini kepada mereka. Ini yang saya rasa satu perkara. Yang kedua, saya rasa mungkin pelajar-pelajar ataupun murid-murid itu biasanya apa orang kata tidak diberi perhatian. Anak-anak mereka ini sentiasa terbiar dan terdorong dengan barangkali dengan pengalaman-pengalaman dan juga pendedahan kepada unsur-unsur keganasan. Dan ini juga boleh berlaku pada mereka selalu boleh. Ketiga, saya ingat dari segi kalangan guru barangkali. Mungkin guru-guru tidak mempunyai pengetahuan, pengalaman dan juga sikap yang cukup untuk menangani apa yang berlaku ataupun buli di sekolah atau keadaan dunia. Keempat, saya kira disebabkan mungkin ibu bapa sendiri barangkali tidak mengambil perhatian tentang anak-anak mereka. Anak-anak mereka dibiarkan begitu saja, barangkali selalu melihat kepada gadget-gadget yang menonjolkan hal keganasan, dan ini juga adalah di antara sebab-sebab jadi berlakunya pembuli. Itu di antaranya, Hajar. Ya, Prof. Dato', adakah pengawasan yang longgar di sekolah juga menjadi punca banyaknya kes buli ini? Mereka melihat si pembuli ini melihat ia satu peluang untuk mereka terus melakukan aktiviti buli di sekolah berikutan pengawasan guru itu tidak seperti yang sepatutnya? Kita tak bolehlah kata terlepas begitu saja mengatakan bahawa guru terbiar atau membiarkan tentang hal-hal yang berkaitan disiplin atau buli di sekolah. Sesungguhnya saya melihat satu soal disiplin dan juga hal yang berkaitan dengan buli ini diberi perhatian sepenuhnya oleh pihak guru dan juga pihak Kementerian Pelajaran. Banyak perkara-perkara ditedahkan. Tetapi soalnya saya bertanya kepada mungkin bukan sahaja guru, kepada kita sendiri, pada ibu bapa. Istilah dengan bahasa Inggerisnya ASK, dengan izin, iaitu dari segi attitude, sikap kita terhadap hal yang berkaitan disiplin dan buli. Kemudian S, kemahiran. Apakah guru-guru mempunyai kemahiran yang mencukupi untuk menangani buli di sekolah dan barangkali mengesan hal-hal berkaitan buli daripada awal lagi, atau dalam bahasa Inggerisnya dengan izin early warning system di sekolah hal-hal pembulian ini. Begitu juga saya rasa di samping attitude, sikap yang wajar, sebab kita tidak mahulah guru-guru barangkali kalau mereka belajar di sekolah atau mengajar di sekolah hanya mengajar, tidak ambil tahu tentang disiplin ataupun hal-hal yang berkaitan dengan buli. Itu yang sikap yang menentukannya kepada ibu bapa ataupun guru-guru di sekolah. Dan bagi saya apapun sikap ini penting. Kemudian kemahiran yang saya katakan, apakah cukup diterdedah kepada guru-guru tentang metodologi mengesaninya, khususnya early warning system kepada menangani hal-hal yang berkaitan dengan buli. Begitu juga dengan orang kata knowledge, pengetahuan. Apakah pelajar ataupun guru-guru barah ibu bapa di rumah didedahkan tentang pengetahuan tentang buli atau jenis-jenis buli yang Safinah mengatakan tadi, misalnya buli secara fizikal, buli secara emosi, buli secara cyber dan berbagai jenis buli yang dilakukan. Dan kita lihat pembulian ini berlaku bukan sahaja di kalangan pelajar lelaki, tetapi pelajar-pelajar perempuan sendiri. Yeah. Dan saya amat sedih baru-baru ini barangkali dilaporkan bagaimana pelajar sekolah tentera dibuli dengan dahsyatnya. Yeah. Dan baru selepas 4 tahun dapat dia punya balasan turutan mahkamah kepada mereka. Ini disebab-sebabnya saya kira. Bahawa apakah guru betul-betul bersedia bersama-sama menangani beban, yang saya kira beban, tapi bagi saya bukan beban. Ini adalah tanggungjawab kita bersama juga, supaya pelajar di situ tidak mengasari setidak-tidaknya, tidak menangani emosi orang lain dan lain yang berkaitan. Apakah lagi dalam alam cyber ini.
Ya, saya nak bertanyakan kepada Dr. Hazli. Doktor, adakah pembuli ini sebenarnya punya masalah mental? Okey. Orang yang ada masalah mental, dia tidak ganas, Finas. Dia orang bukannya, kita kadang-kadang kita tersalah, kita kata mereka yang ada masalah mental itu mempunyai tendensi ataupun kebolehan untuk menjadi pembuli. Tidak, orang-orang biasa, kesian untuk mereka yang ada penyakit mental ni kan, Finas, dilabelkan sebagai pembuli. Tetapi kita kena lihat kan, buli di kalangan ataupun pelajar di sekolah disebabkan oleh peer pressure. Kita kena ingat itu. Dan selalunya berlaku apabila ada perbezaan power. Maksudnya antara senior dengan junior. Dan kalau seorang saja selalunya tidak berlaku. Dan kita lihat selalunya dia melibatkan kumpulan. Kerana itulah yang memberikan kekuatan. Dan mereka yang jadi mangsa buli itu selalunya isolated. Dan mereka menjadi minoriti. Dan kita kena ingat, ini kadang-kadang dia mungkin disebabkan oleh masculinity itu. Dan kita tengok kebanyakan berlaku di kalangan pelajar lelaki ataupun lelaki, kerana kan kita katalah boys is always going to be boys. Tanpa kita sedar, kita membenarkan benda yang itu berlaku dan kemudian dia daripada kecil dia semakin membesar dan bila sukar untuk dikawal, dan itulah akan menjadi satu ancaman kepada mangsa-mangsa pembuli itu. Dan benda ini berlaku bukannya nampak. Kita tidak boleh nak menyalahkan ataupun memberi tanggungjawab itu kepada pihak sekolah, pengetua, guru warden semata-mata. Kerana dia ini pentingnya kerana kita melibatkan semua pihak. Daripada mana, dan itu yang penting kita bermula daripada rumah. Dan kita tahu kan, untuk kita membesarkan seorang kanak-kanak, sama ada lelaki atau perempuan kan, dia memerlukan satu kampung itu. Remember the ayat kita kata is to raise a boy, the whole village need to contribute. Maknanya apa? Maknanya tanggungjawab bersama. Daripada kita mencari siapakah yang patut dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan, kenapa kita tidak bersama-sama untuk melakukan pencegahan? Kerana apa? Kesan daripada buli ini akan kekal seumur hidup. Sekali dibuli, kita akan ingat sampai mati. Dan sedihnya yang berlaku membawa kepada kematian. Itu yang perlu kita halang dan boleh kita lakukan. Doktor, saya bertanyakan, dari mana wujudnya? Dan bukan penyakit mental kan? Tetapi kita tahu orang mungkin ada kesihatan mental yang tak sihat. Tapi bukan penyakit semestinya. Ya. Doktor, saya bertanyakan, dari mana wujudnya karakter pembuli itu, doktor? Adakah memang 100% dari rumah sahaja ataupun sebenarnya disumbangkan oleh rakan-rakan sebaya ataupun sebenarnya ia bercampur aduk trauma daripada kecil? Bagaimana? Dari mana datangnya karakter pembuli ini, doktor? Okey. Dan puncanya tidak satu dan selalunya adalah kombinasi faktor-faktor lain juga. Dan kita lihat bukan sekadar kita tahu yang mereka yang pernah menjadi pembuli pernah melihat bagaimana keganasan di depan mata mereka. Itu satu. Dan ada juga mereka yang tidak mendapat role model. Maknanya mereka tidak ada panduan bagaimana seseorang lelaki itu menunjukkan kelakiannya. Kadang-kadang mereka rasa kelakian itu perlu ditunjuk dengan keganasan, dengan ciri-ciri seseorang yang membuatkan tunjukkan faktor-faktor itu. Dan kadang kajian menunjukkan juga kan, Finas, mereka yang ada unsur-unsur ataupun faktor keganasan ini, mereka selalunya tidak mempunyai panduan. Maknanya apa? Dibesarkan oleh single mother selalunya. Kesan daripada perceraian, dan mana mereka sendiri pun terkesan daripada sama ada
deraan, kena dera ataupun mereka juga neglect, terabai. Kita bukan nak menyalahkan ibu-ibu tunggal ke, tidak sama sekali. Apa yang saya cuba nak tekankan, kerana tidak mempunyai role model untuk mereka mengawal bagaimana untuk mereka kawal emosi mereka apabila mereka tidak dapat apa yang mereka mahukan. Contohnya, bagaimana untuk mereka mengatakan tidak, ataupun bagaimana mereka mengawal diorang punya impulsivity mereka apabila mereka dalam keadaan tercabar. Tambah pula lagi apabila diapi-apikan oleh rakan-rakan sekeliling. Jadi benda-benda inilah yang kita boleh lakukan, kerana apa? Ada tempat untuk kita cuba elakkan. Kesan dari perceraian, mereka yang pernah kena buli, mereka yang anak-anak yang melihat keganasan rumah tangga, mereka yang tidak ada peluang untuk mendapatkan bagaimana merasai kehidupan kekeluargaan itu. Benda itu boleh membuatkan terbawa apabila mereka pergi ke sekolah. Dan sekiranya mereka mendapat seorang yang boleh memberi tunjuk ajar itu di sekolah, insya-Allah kita boleh mengelakkan. Itu yang konsep resilient itu. Walaupun mereka terdedah, tetapi kalau ada seorang yang boleh membuatkan mereka percaya yang mereka itu ada peluang untuk diperbetulkan, mereka mungkin boleh mengelak dari menjadi pembuli. Jadi itu yang kita harapkan dapat kita lakukan. Baik. Saya nak terus ajukan kepada Tuan Akmal. Tuan Akmal, sejujurnya sewaktu saya membaca perkongsian saudara di portal berita online, hati saya diserubungi kemarahan, ralat, sedih, benci dan kecewa teramat sangat terhadap keadaan yang dilalui saudara. Dan saya melihat saudara ketika itu seakan helpless, tak ada siapa yang boleh bantu. Tiada langsung yang di sekitar tu pun tiada yang cuba membantu, apatah lagi sistem sokongan yang baik daripada pihak guru, warden, malah ibu bapa. Saudara, sebelum saya ajukan soalan lanjut, saya nak bertanyakan, adakah pengalaman yang amat mengerikan itu dipukul, ditumbuk, ditampar, disepak beramai-ramai oleh senior tanpa sebab yang kukuh masih menghantui hidup saudara? Ya, sampai sekarang rasa macam tak sampai ke hari ni saya dah masuk apa. Orang kata tak percaya, you just have to and let it go. Saya rasa sudah tak semudah because dia akan susah pada hidup. Saya bersetuju statement fact. Sebab saya rasa orang yang pernah menyaksikan keganasan rumah tangga diorang akan rasa macam benda dekat luar tahu akan. Jadi kita akan buat yang akan ini adalah anak manjakan. Anak-anak itu disayang, diberi saja dia nak. Budak-budak ni yang naik kepala. Yang bijak orang, buat macam bapa depan belagak baik. Kat belakang sudah tipa. Jadi boleh halus pembuli perspektif. You tahu tak? Aku dekat GPS. Saya sebut je nama. Saya sebut. Sebut dengan PNM tu, you pakai mak ayah. You tengok orang you tahu. Nak bangsa macam pakai tiket. Macam syaitan lah. Saya naik itu because the pattern yang selalu memanjakan tak nampak langsung itu. Maaf Tuan Akmal, Saudara Akmal. Saudara Akmal masih di talian sebab kami di sini terdengar talian Saudara Akmal agak tersekat-sekat. Saya masih di talian. Okey, Tuan Akmal boleh teruskan. Okey, saya minta maaf. Jadi dia pesan sikap ibu apa yang memberi satu dorongan buat benda yang kita. Satu, yang keduanya anak ni memang tak ada dididik dengan cara yang baik bagaimana untuk berinteraksi dengan orang. Jadi ini adalah satu kenapa mereka dekap stres pada hampir mati sebab
Tak ada berjiwa binatang. Jadi memang sebenarnya bukan atas budak tu. Bapa yang dari satu budaya kita ni banyak kita buli ni gaduhkan benda. Mak ayah saya pun macam tak ada apa-apa. Dah kita kena kan, kita darah keluar, kita kena pukul. Kita tak tahu kan. Sebenarnya kita punya ampuh. Macam mana kita bantu pelajar-pelajar. Masa saya masih student, saya punya gerakan, saya beritahu semua freshie, tahu semua. Saudara Akmal, Saudara Akmal. Ya. Talian Saudara Akmal agak tidak jelas, jadi kita akan cuba menghubungi Saudara Akmal sekejap sahaja lagi. Tapi sebelum tu kita nak berehat, henti seketika. Dan kita mohon sangat Saudara Akmal untuk menunggu panggilan telefon kami sebab kami perlukan perkongsian Saudara Akmal agar boleh dijadikan iktibar kepada pihak sekolah, ibu bapa dan juga adik-adik yang suka membuli di luar sana. Analisis berat seketika. Alhamdulillah, kembali dalam analisis. Sebelum kita berhenti rehat seketika tadi, Saudara Akmal ada berkongsi tentang insiden yang mana beliau pernah dibuli dan sehingga kini, pada usia kini, selepas 20 tahun, beliau masih lagi jelas memperingati insiden yang sangat menyakitkan itu. Dan saya nak bertanya dengan Saudara Akmal, adakah kegiatan buli ini berleluasa, ekoran kegagalan para guru memainkan peranan utama untuk menjalankan intervensi yang berpatutan, Saudara Akmal? Ya, saya setuju dengan apa yang you cakap itu sebenarnya. Sebenarnya sistem asrama pada hari ini, dia akan memberi ruang dan peluang untuk buli ini terus berkembang. Dia sebenarnya adalah satu budaya yang sukar nak dihentikan sekiranya guru-guru tidak ada satu method macam mana kita nak detect pembuli. Jadi sebenarnya kepada para pembuli ini, kita kena ada satu rang undang-undang, kena ada satu hukuman yang berat. Sebab benda ni daripada sekolah asrama, mereka dah biasa membuli, masuk universiti, baiklah Universiti Pertahanan Malaysia ke, mereka akan cenderung untuk meneruskan kegiatan mereka. Itu sebab mereka ni bila dah ditekap dekat 90 kali, setrika awak panas pada badan arwah ni kan, they cannot stop themselves. Diorang tak boleh nak hentikan diri diorang tau. Dan saya nak beritahu juga, sebenarnya bukan salah guru saja. Ianya adalah daripada berpunca daripada sikap ibu bapa yang selalu memanjakan anak mereka. Saya boleh cakap macam ni sebab saya melihat perjalanan kes ini. Saya dapat lihat bagaimana sikap ibu bapa yang tertuduh. Bagaimana mereka tidak ingin langsung memohon maaf. Sebaliknya bersikap mempertahankan anak-anak mereka. Sikap inilah sebenarnya yang menyemai jiwa pembuli di kalangan anak-anak. Segala apa yang anak-anak dia buat semua betul. Dia selalu memanjakan dan tak tahu mendidik anak ni macam mana. Jadi saya, sebab saya dibuli ni, saya wujudkan Yayasan Pendidikan Malaysia, saya wujudkan Pertubuhan Pemanah Tradisional Malaysia, saya keluar ke sekolah-sekolah bagi motivasi. Dan saya personally, saya ambil macam mana tau, saya ambil inisiatif, kalau ada orang yang dibuli, boleh hubungi saya terus. Beritahu saya siapa pembuli. Saya akan jumpa pembuli itu terus. Saya akan cakap dengan dia, kalau you teruskan buat benda ni, saya akan laporkan kepada polis. Saya sendiri akan masukkan you dalam balai polis. Dan budak-budak mana nak faham kan undang-undang ni. Tapi benda ni dapat bagi satu impact yang sangat baik pada banyak sekolah. Tapi ini kalau nak kata guru, saya doubt guru akan ada ambil tindakan untuk membuktikan perkara ini. Sebab guru dah banyak benda yang orang nak fikir.
Saya tak salah guru pun, tapi guru memang terlalu banyak benda yang nak difikirkan. Ya. Itu satu. Yang keduanya, kita tak ada satu sistem aduan. Contoh macam kalau kita di Jabatan Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, sekiranya berlaku kecederaan, sekiranya berlaku keganasan rumah tangga, ada talian 15111 yang boleh dihubungi. Tapi untuk pelajar, kita tak ada benda ni. Sedangkan kes pembulian ni dah berlaku setiap tahun. Ya. Budak mati, budak mati, kan? Budak-budak traumatized. And then diorang ni tak ada tempat pun. Diorang tak ada satu wadah. Tak ada sistem yang boleh membantu diorang. Jadi saya ni dah lalu benda ni semua dan saya rasa azab tu lah. Masa saya belajar sebab menengah dulu. But then again, I decided to do something. Which is to stand up for myself. Okay. Yang kedua, saya nak beritahu students yang nak masuk universiti, mereka perlu diberitahu terlebih dahulu apa nak dibuat sekiranya berlaku perkara-perkara ni. Ya. Perlu diceritakan sebab dia boleh membawa kepada bukan sahaja buku biasa, bukan sahaja buku. Dia boleh membawa kepada diwan. Betul. Dibuat beramai-ramai. Budak ni yang dah dibuat ramai-ramai ni lagi jahanam dia orang punya Masa depan. Ya. Masa depan pun gelap. Lepas tu mungkin jadi pondan, mungkin jadi gay ke, dia pun tak tahu lah. Betul. Tapi benda ni sebenarnya saya raw lah. Saya ibadat kan. Sebab kalau nak bercakap tentang benda ni, tak boleh nak berbahasa-bahasa. You kena bagi anak ke. Betul. Baru orang boleh faham. Baik. Sebab orang kata benda ni, kau sakit apa? Benda ni normal. Benda ni budaya. Memang semua akan lalu. Ini tak normal tu. Celah mana benda ni normal. Betul. Kau tak rasa macam mana kau kutip gigi kau tak rasa macam mana kau duduk seorang-seorang, kau buat diri kau sendiri. Taklah. Ya. Betul. Itu antara sebenarnya apa yang dikongsikan oleh saudara Akmal itu yang ditulis dalam artikel berita online yang sangat menyakitkan hati saya membacanya seakan saya sedang melihat kejadian saudara Akmal dibuli ketika itu. Ya, saya nak bertanyakan kepada Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan. Jika kita baca dan teliti undang-undang di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 serta garis panduan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Malaysia dan polisi berkaitan buli oleh pihak sekolah, penyelesaian bagi kelakuan buli di sekolah-sekolah di Malaysia ini, kita lihat ia lebih cenderung kepada berbentuk hukuman. Kita tahu hukuman itu perlu bagi mendisiplinkan pelajar dan sebagai langkah pencegahan pada masa hadapan. Namun, cukupkah hukuman sahaja untuk mendidik pelajar sekolah daripada melakukan buli? Sama ada sebagai pelaku buli ataupun mangsa buli. Datuk. Pendekatan yang dinyatakan tadi memang tak cukup. Kalau kita hanya menumpukan kepada hukuman semata-mata, saya rasa itu satu pendekatan yang tidak betul dan tidak sempurna. Kita hendakkan bahawa kalau boleh kita ambil tindakan yang orang kata yang holistik. Kita mestilah memberi didikan yang amat baik, yang tunjuk ajar yang berdisiplin. Dalam hal pendidikan atau di sekolah, misalnya tadi Cik Akmal ada mengatakan soal macam talian hotline ataupun tempat untuk mengadu. Kementerian Pelajaran pada satu ketika pernah mewujudkan unit aduan disiplin murid. Tapi saya tak pasti keberkesanannya hingga sekarang. Pada satu ketika dulu saya memang terlibat misalnya dalam urusia jalan jawatankuasa menangani disiplin murid boleh berkesan lagi di Kementerian Pelajaran. Tapi ini hanya berlaku pada ketika-ketika tertentu sahaja. Maknanya secara bermusiman. Saya mengharapkan macam tadi kata kita hanya menekankan kepada penekanan pada hukuman semata-mata, merotan atau barangkali tidak membenarkan pelajar datang ke sekolah
atau apa orang kata memberhentikan pelajar tersebut. Ini bukan cara yang terbaik bagi saya. Bagi saya perlu adanya hubung kait, memberikan orang kata pengenalan jiwa pelajar tadi, rohaninya yang setimpal. Dalam Islam kita menekankan kepada hubungan baik kita dengan Allah, hubungan baik kita dengan manusia, hubungan baik kita dengan alam sekitar. Hablum minallah, hablum alami, hablum minan nas. Jadi mesti kita semaikan dalam jiwa, tak kira sama ada pembuli, pemangsa buli dan keluarga pembuli. Saya harapkan di samping kita memberi hukuman-hukuman tentu, pendekatan seperti kita muhasabah diri kita. Apakah kita telah menyediakan orang kata keperluan yang mencukupi dalam kita menangani disiplin di sekolah. Misalnya tadi Cik Luqman mengatakan soal warden di sekolah asrama-asrama penuh. Kita bertanya misalnya, apakah warden yang dilantik itu betul-betul bertauliah atau diberi latihan secukupnya agar warden dapat mengesan buli daripada awal-awal lagi. Kalau saya lihat pengalaman saya, kebanyakan pelajar yang dibuli ini dilakukan waktu mungkin orang telah tidur atau tengah malam ataupun awal pagi. Jadi waktu-waktu ini memanglah orang takkan membuat orang kata pemusingan di sekolah-sekolah. Yang ini yang kita nak inginkan, bangunkan semangat warden yang ingin bekerja sepenuh masa sebaik-baiknya untuk menangani hal disiplin. Begitu juga saya kira hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan secara menyeluruh. Kita hendakkan bukan sahaja diberi penekanan kepada disiplin jasmani, tetapi penekanan kepada emosi, rohani, intelek dan sosialisasi. Bila barangkali kita menggalakkan proses pelajar bersosialisasi antara mereka, ada interaksi antara mereka serta semangat. Ini yang saya nak semaikan. Bukan semangat seniority ataupun senior junior di sekolah-sekolah, tetapi kalau boleh kita semaikan semangat adik-beradik, semangat sahabat saudara. Ini yang patut, semangat bersekeluarga, bantu-membantu. Tidak misalnya nak memikirkan aku senior, awak junior dan patuh segala arahan yang kita ataupun yang senior arahkan. Ini yang perlu yang kita semaikan. Dr. Hazli, selaku pakar yang memahami cara berfikir dan tingkah laku manusia, adakah hukuman dilihat solusi terbaik dalam membantras perlakuan buli, Doktor? Okey. Hukuman bukan salah, bukan satu cara yang terbaik. Tetapi hukuman itu perlu. Dan kita lihat hukuman itu sebagai bukti yang perbuatan itu tidak boleh diterima. Tetapi kita yang lebih penting adalah kita untuk nak memahami bagaimana perkara itu berlaku dan lagi penting untuk mengelak daripada berlaku lagi pada masa hadapan. Kalau tidak, kalau kita membuatkan hukuman sahaja kan, menyebabkan mereka yang membuli itu tidak dapat tahu bagaimanakah mereka boleh mengelakkan daripada melakukan lagi perbuatan tersebut. Dan kita juga kena menjaga yang mereka yang dibuli itu supaya mendapatkan langkah-langkah untuk memperkasakan mereka itu supaya mereka boleh mempertahankan diri mereka apabila berlaku buli itu. Jadi di samping kita memberi tahu bahawa itu salah dan salah perlu ada bentuk yang kita kata untuk terimalah kesannya, tetapi pada masa yang sama dia kena ada unsur-unsur pemahaman dan untuk mengelak daripada berlaku lagi. Kalau tidak, kita menyebabkan mereka yang membuli itu rasa marah dan marah itu akan menyebabkan mereka jadi pembuli yang semakin pandai untuk jadi pembuli itu. Dan itulah yang kita kena elakkan. Dan kita kena faham juga mereka yang nak menjadi pembuli itu mungkin tanpa mereka
mereka tahu ataupun mereka tidak tahu cara untuk mereka mengelakkan. Contohnya, kita kata kita sendiri pun boleh jadi seorang yang unreasonable, marah tak tentu pasal apabila berlaku pada waktu-waktu tertentu. Jadi kita jangan lihat itu sebagai trait semata-mata ataupun karakter semata-mata. Kerana situasi itu pun boleh menyebabkan mereka itu menjadi pembuli, dan di situlah yang kita boleh elakkan lagi. Maksud saya kan, Finas, ialah pembuli itu kita tidak boleh terus melabelkan mereka itu sebagai seorang yang tidak boleh diperbetulkan, dan bukannya orang yang kita kata kita tidak melihat itu sebagai seorang pelaku itu sebagai sesuatu yang tidak boleh diubah. Sebaliknya, kadang-kadang faktor yang menyebabkan benda itu berlaku adalah situasi ataupun keadaan itu sendiri. Itu yang saya katakan tadi, apabila berlaku perbezaan kuasa ataupun power dan keadaan di mana ada peluang untuk benda itu berlaku. Peluang itu benda itu berlaku yang menyebabkan dia itu berlaku dan berterusan. Itu yang kita kena elak, kita kena faham bagaimana untuk kita menghentikan kitaran yang akan berterusan, akan jadi begini. Sebab itulah dia jadi macam satu tradisi yang amat sukar untuk kita hentikan. Dan di situ dan juga yang kita kena faham. Kalau tidak, kita akan jadi macam revolving door, yang mana bila senior itu sudah keluar, junior yang jadi senior akan terus menjalankan ataupun membuatkan tradisi itu berterusan. Dan yang sedihnya kan lagi kan, Finas, apabila berlaku buli di tempat kerja, yang akan menyebabkan datanglah semula trauma-trauma yang lepas itu. Bila berlaku buli di dalam ahli keluarga, datanglah balik trauma-trauma yang berlaku semasa mereka belajar itu. Itu yang kita tidak sedar, dan itulah yang amat sakit sebenarnya. Sebab itulah saya kata, sekali kita sudah dibuli, dan sedihnya dia sampai bila-bila kesannya itu akan berterusan. Di situ sebenarnya pentingnya ada. Boleh saya tanya dengan Dr. Hazri, apakah perlu apa orang kata counselling bagi mereka yang pembuli dan juga mangsa pembuli dan juga ibu bapa pada pembuli? Kita minta Dr. Hazli jangan jawab dulu sebab analisis perlu berehat seketika. Kita akan minta Dr. Hazli jawab soalan Datuk selepas kita kembali rehat. Alhamdulillah kembali analisis, dan mungkin Dr. Hazli boleh terus menjawab soalan Prof Datuk secara ringkas sebelum saya mahu ajukan soalan kepada saudara Akmal kita. Okey, betul. Secara ringkas Datuk, minta maaf saya tak dapat nak jawab panjang. Jadi apa yang penting kan Datuk, kita perlu melakukan pemeriksaan untuk nak melihat tahap kesannya itu. Ada yang setengah mungkin dalam kadar mild, moderate ataupun dah severe. Dan adakah itu kesannya sudah melepasi tahap di mana mereka itu sudah mendapat penyakit. Contohnya post traumatic stress disorder. Sudah mendapat penyakit anxiety daripada kesan buli itu, ataupun mereka tidak lagi melepasi garisan yang membezakan di antara sakit ataupun tidak. Jadi kita tahu, bila kita tahu tahap mana, dan mereka yang membantunya mungkin berbeza juga. Kalau sudah sakit, kena jumpa pakar psikiatri. Tapi masih lagi mild, mungkin boleh jumpa kaunselor dan pakar klinikal psikologi. Dan itu yang kita pentingnya adalah pemeriksaan untuk kita tahu tahap kesan daripada buli itu dahulu. Itulah kita boleh bezakan dan kita boleh cost effectiveness tentang strategi-strategi yang kita buat selepas itu. Terima kasih Dr. Hazli. Saya tanyakan kepada saudara Akmal. Pandangan saudara Akmal berkenaan dengan pendekatan pembasmian kegiatan buli di sekolah yang diamalkan di New Zealand, Australia dan United Kingdom, iaitu persidangan kumpulan keluarga. Ini nama pendekatan pembasmian kegiatan buli di sekolah di New Zealand, Australia dan United Kingdom, iaitu di mana mereka memberi peluang kedua kepada mangsa dan pelaku, juga saksi dan keluarga,
terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian. Mediasi ini memberikan peluang kepada mangsa dan pelaku buli untuk berkomunikasi dan menentukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan hasil kajian juga mendapati pendekatan ini dapat memulihkan kembali hubungan persahabatan antara mangsa dengan pelaku, malah memberikan keyakinan kepada mangsa untuk datang ke sekolah dengan selamat bagi mendapatkan pendidikan di sekolah dengan sempurna. Pada pandangan Saudara Akmal yang pernah melalui insiden dibuli, adakah persidangan kumpulan keluarga ini satu medium yang bagi Saudara Akmal sendiri yang sangat efektif? Saudara Akmal? Saudara Akmal tidak berada di talian. Baik, saya nak tanyakan kepada pandangan Dr. Hazli lah. Dari sudut persidangan kumpulan keluarga ini, mengumpulkan mangsa, pelaku, saksi. Adakah ini cara yang terbaik dan perlu dibawa oleh pihak sekolah kita dari sudut pandang doktor selaku pakar psikiatri, doktor? Bagi saya, Finas, pertama yang kali kita kena buat adalah mendapat pandangan ataupun memberi pilihan kepada mereka itu. Kepada apa? Kepada pemangsa. Kerana kita jangan fikir, kadang-kadang kita fikir apakah yang terbaik pun dari perspektif kita, dari sudut pandangan kita, tanpa kita bertanya terlebih dahulu kepada mereka yang dibuli itu, dan kepada pembuli itu senang sikit sebab mereka itu memang perlu diperbetulkan. Tetapi yang kena mangsa buli itu, mereka ambil masa dan setiap orang berbeza-beza. Tak ada satu yang kasut yang untuk semua orang boleh pakai. Yang pentingnya kita kena faham apa orang itu nak, dan sebab itu saya cakapkan tadi, pemeriksaan, kita assessment itu penting. Dan kita kena ambil kira apa yang keperluan orang itu. Apabila mereka dalam keadaan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder itu kan, mereka sukar untuk membuat keputusan contohnya. Mereka tak dapat, dia jadi kan takut untuk nak buat apa pun keputusan. Jadi kita kena berawat dulu. Lepas itu baru kita tanya mereka apa yang mereka perlukan. Benda-benda itulah yang saya kata kita kadang-kadang tidak menitik beratkan. Kita ni ikut suka kita. Kadang-kadang kita buat rawatan dan strategi syok sendiri. Kita yang bagi tahu awak diperlukan ini, perlukan ini, tanpa kita bertanya terlebih dahulu. Awak dah bersedia ke? Awak adakah keinginan untuk buat benda ni? Kita memberi pilihan. Kerana apa? Dengan memberi pilihan, kita dah empower, kita dah memberi sedikit peluang untuk mereka itu mendapatkan keyakinan diri untuk nak kawal hidup mereka semula. Setelah mereka melalui proses yang dibuli itu, seolah-olah diri mereka sudah di-invade, dah invasion dalam diri mereka itu. Jadi apabila kita memberi peluang untuk membuat pilihan, itu adalah satu benda yang amat penting untuk kita lakukan. Ya, Prof Datuk, hasil daripada penerangan, penjelasan dan pencerahan daripada Dr. Hazli kita melihat dengan senario buli yang sangat teruk ketika ini di setiap sekolah dan IPTS, adakah perlu kita letakkan seorang pakar yang bertauliah, yang mampu mengenali ciri-ciri pembuli, ciri-ciri mangsa buli? Kerana hasil daripada perbincangan kita di awal segmen sebentar tadi, Datuk sendiri menyatakan bahawa kebanyakan daripada para warden, para guru kita masih tidak mempunyai kemahiran untuk mengendalikan masalah buli ini, kerana mereka juga dibebani dengan tugas-tugas masa untuk mendidik anak-anak kita. Jadi, adakah sudah sampai masanya Akta Pendidikan 1996 ini perlu dipinda dan diwujudkan sebuah akta khusus untuk mengawal serta mengekang kejadian buli di sekolah ini, Prof Datuk? Saya lihat mungkin tidak perlu pindah kepada akta, tetapi barangkali menambah peraturan-peraturan khas untuk menangani buli di sekolah. Saya bicara bila ada peraturan-peraturan khas yang khusus untuk menangani buli dari akar umbi, dari permulaan, dari mengenal pasti,
dari segi untuk pemulihan dan juga barangkali untuk memastikan mereka pulih sebenarnya itu ada lebih baik. Kemudian kita lihat juga tentang kecukupan. Sekarang ini saya lihat counselling di sekolah-sekolah. Rasa saya tak mencukupi. Mungkin Dr. Hazli boleh menjelaskannya. Pada peringkat awal barangkali kita pastikan nisbah guru kaunseling di sekolah-sekolah mencukupi dan memang pada tahap yang amat memuaskan. Kemudian kalau ada, kita pakar-pakar psikiatris dijemput datang ke sekolah-sekolah dari semasa ke semasa untuk menjelaskan perkara-perkara yang berkaitan. Dan yang paling saya ingin sangat ialah kita kalau boleh guru-guru khususnya dan ibu bapa dapat mengenal pasti early warning system, kesan awal sebelum kita dapat mencegah, iaitu kita mencegah dari awal-awal lagi. Jadi kalau kita dapat kesan early warning system dari awal lagi, saya rasa hal bully ini akan kita bendung dan dapat kita cegah seterusnya. Dan dapat kita pulih supaya jangan ada buli langsung di sekolah. Baik, kesimpulan perbincangan kita selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, kembali dalam analisis. 2 minit untuk Prof. Datuk untuk simpulkan pada perbincangan kita petang ini tentang peranan yang harus dimainkan oleh pihak ibu bapa dan guru pada kadar segera agar buli ini dapat diintervensi di pihak ibu bapa dan guru sebelum ia sampai ke pembuli-pembuli ini. Silakan Datuk. Terima kasih. Saya nak ingatkan diri saya semua dan masyarakat semua, khususnya guru dan ibu bapa, bahawa buli ini adalah boleh merupakan sebagai nanah. Kalau kita tak baiki akan rosak diri kita. Itu satu. Kedua, kita janganlah menganggap bahawa mungkin ada pihak mengatakan bahawa buli ini segelintir sahaja daripada peratusan murid-murid yang terlibat. Tetapi walaupun sedikit atau segelintir, saya rasa kesan ini yang melampau akan memberi impak yang amat kurang baik pada pelajar itu sendiri, yang mana merupakan sebagai sumber pembangunan manusia akan datang, dan juga kepada masyarakat. Dan ini perlu kita tangani segera. Bagi saya, usaha secara menyeluruh pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosialisasi yang setimpal perlu diperbaiki. Dan saya percaya akta-akta, di samping akta, peraturan-peraturan yang sedia ada yang dah usang perlu dikemas kembali. Misalnya peraturan PIBG dan peraturan disiplin di sekolah. Baik, terima kasih Prof. Datuk. Dan Dr. Hazli, mungkin Dr. Hazli boleh bantu mangsa buli kita seandainya telah diperlakukan kezaliman kepada mereka. Bagaimana, apa yang perlu mereka lakukan untuk bangkit dan meneruskan kehidupan? Dr. Hazli, silakan. Saya amat bersetuju dengan apa yang Prof. Datuk cakap tentang early identification. Maknanya kita dapat faham apa tanda-tanda awal yang ditunjukkan oleh mangsa pembuli itu, bangsa buli itu. Itu satu. Yang kedua, kita kena dengar apabila mangsa buli itu mahu bercerita. Kerana kadang-kadang kita ambil tidak kisah, kita dismiss apa yang mereka cakapkan itu. Itu pun yang kita kena faham. Dan yang lagi penting, saya nak jelaskan, buli adalah salah satu bentuk yang tergolong dalam ACE. ACE tu apa dia? ACE tu Adverse Childhood Experience. Pengalaman buruk semasa kanak-kanak, di mana akan menyebabkan mereka itu mempunyai bukan sahaja tinggi kebarangkalian untuk mendapat penyakit ataupun masalah kesihatan mental, tetapi masalah fizikal juga. Jadi bila kita, maksudnya fizikal, contohnya kencing manis, darah tinggi, apabila mereka itu mendapat banyak childhood experience ni, ACE ni, lagi banyak bilangan ACE yang mereka alami,
lagi tinggi kebarangkalian untuk mereka mendapat penyakit fizikal dan penyakit mental. Dan buli adalah salah satu yang tergolong dalam ACE ini. Itu yang kita kena ambil perhatian. Jadi sama-samalah kita ambil kisah dan kita cuba elakkan, dan lagi penting membantu yang menjadi mangsa itu supaya mereka percaya dan mereka yakin mereka boleh dapat balik kekuatan dan keyakinan diri. Dan lagi penting, kalau kita tak boleh buat apa-apa, satu saja, jangan salahkan mereka. Jangan bagi mangsa buli ini fikir itu salah mereka. Itu yang kalau tak boleh buat apa, itu pun dah buat dah cukup dah. Sekurang-kurangnya. Baik. Terima kasih Dr. Hazli kerana bersama dengan analisis walaupun di saat-saat akhir, tapi ilmu yang diberi oleh Dr. Hazli, Masya Allah. Terima kasih Dr. Hazli. Dan sedikit kesimpulan daripada saya, pelakuan buli tidak akan terhenti walau media setiap hari membicarakan ia tanpa dokongan semua pihak. Tanya diri kita sendiri, adakah kita sudah menjalankan tugas kita sebagai ibu bapa, saudara mara, sahabat, masyarakat atau individu? Adakah kita sebahagian daripada pembuli, yakni tanpa sengaja atau kita sedari? Pihak sekolah, universiti dan asrama jangan lagi menutup isu buli yang wujud dalam organisasi. Bawa mereka yang membuli ini ke muka pengadilan, bukannya undang-undang rimba. Penyakit sosial sebegini tidak mudah dirawat sekiranya hanya tertumpu kepada sikap menuding jari mencari salah. Justru pihak berwajib, pendidik, golongan ilmuwan perlu terus memberi kesedaran kepada semua pihak yang terbabit. Pembuli perlu dirawat dengan kaunseling berterusan yang juga membabitkan ibu bapa mereka. Pembangunan sasiah dan akhlak anak-anak bermula dari rumah. Buat pemerintah, masyarakat sedang menantikan penyelesaian berkesan untuk gejala buli yang tiada petanda reda dalam kalangan remaja bermasalah di sekolah. Ini isu belia pemacu masa depan negara. Bertindaklah sekarang. Dan itu sekian analisis saya, Fina Sinus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.